Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni tersesat kebatilan gerakan New Age ni. Kebatilan gerakan New Age oleh Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur. Kita tengah bincang ni ajaran kebatilan yang dianggap hikmah. Ilmu hikmah, ilmu hakikat, makrifah apalah. Ini masalah situ lah. Ini guna istilah-istilah yang sufi lah kita kata nak. Tapi ada unsur-unsur kebatinan daripada New Age ni, daripada putih lah kan. Yunani dan tamadun-tamadun Babylon dulu-dulu lagi dah. Tunggu dah. Sampai ke dunia Islam, sampai ke putih. Terus menerus lah dah. Bagi akidah Islam jelas bahawa dunia ini tidak ada konsep roh orang yang telah meninggal dunia berterbangan di alam ini. Apatah lagi jika menjadikan falsafah roh sebagai teras kewujudan dan punca segala kehidupan suatu roh. Roh atau nur. Dari istilah dunia Islam panggil nur Muhammad ke apa dah. Sebenarnya kita benda roh lah, macam roh juga dah. Roh. Sebagai contoh agama Shinto Jepun, teras utama kepercayaan ini adalah berteraskan roh juga. Shinto pun dekat roh juga. Mati tok nenek dia masuk ke alam ketuhanan ala roh lah. Malah perkataan Shinto itu sendiri berkata dari kata Shin adalah roh, manakala to adalah atau do adalah jalan yang memberi maksud ajaran jalan roh. Jalan-jalan roh. Jadi puja roh lah, puja roh. Roh tu macam tu lah. Mengikut agama Shinto pun lah. Mereka percaya Kamidana, ini Tuhan-Tuhan mendiami di setiap penjuru alam. Dah wali kutub, wali abda kutub lah, wali kutub ni lah. Kutub utara, kutub selatan, timur barat ni, 4 kutub tu. Wali kutub tu ni juga lah, usul-usul ni juga. Seperti adanya Tuhan ribut, Susano. Di Jepun ni Susano tu Tuhan ribut. Tuhan matahari, Amaterasu Omakami dah. Amaterasu Omakami, Amaterasu Omakami. Tuhan bulan Tsukuyomi lah. Tuhan bola Tsukuyomi. Tuhan api Kagut Suci ni. Tuhan bola Kagut Suci ni. Kagut Suci ni. Tuhan api kata dah, Kagut Suci ni. Dan ribu Tuhan lain lah. Banyak lagi dah. Sebab ia kait roh ni. Begitu juga dengan kepercayaan pagan yang lain. Agama-agama jahiliah lain lah. Turut berkongsi teras yang sama saja dah. Jadi fahaman panteisme boleh menzahirkan penyembahan manifestasinya kepada setiap sembahannya, sehingga ia dikategorikan sebagai politisme, penyembahan banyak Tuhan lah. Asal panteisme, panteisme jadi sekali jadi politisme lah. Akan tetapi hakikatnya fahaman politisme akan berteraskan fahaman monisme panteisme. Yang kegi pada macam konsep dalam dunia Islam Nur Muhammad lah. Punca satu roh lah. Gitulah monisme, asalnya monisme dapat jadi panteisme ni. Jadi Tuhan tak bertempat berkabun yang ada cap pegau gitulah dah. Seperti diakui sendiri oleh Annie Besant dalam bukunya Mysticism ni. Gitulah. Dalam skop perbahasa falsafah pula pengalaman ini dibahas dalam ruang lingkup hubungan antara alam dengan roh. Alam dengan roh ni hubungan itu punya fikir pasal ni kan. Seperti mana seorang ahli falsafah Greek bernama Zeno 334 hingga 262 sebelum Masehi dah. Maksudnya sebelum Masehi dia. Ahli falsafah Greek lah nama Zeno memperkenalkan satu aliran falsafah Stoa yang dikategorikan sebagai fahaman panteisme klasik. Dengan mengatakan bahawa alam ini mengandungi satu sumber tenaga. Alam ini ada satu sumber tenaga force untuk menghidupkannya. Kekuatan itu ada dalam alam semesta. Dan wujud di dalam segala sesuatu dan berbentuk api yang menjadi jiwa atau roh semesta. Dari api itulah terbentuk elemen-elemen alam ini, iaitu udara, air, tanah dan segala sesuatu dalam alam ini. Lihat Gregory Bassam 2016, The Philosophy Book, Sterling Publishing, New York, Amerika Syarikat lah, halaman 94. Dari buku ni lah yang rujuk kan. Jadi dulu ni tamadun ni dalam kalau kita belajar Honpati pun asal juga daripada tamadun Yunani ni.
Ilmu kedoktoran cara Yunani ni, konsep udara, air, tanah gitulah juga yang konsep ni lah. Lepas tu dia ada cara sendiri lah, cara campur-campur dia. Sebenarnya orang di India ni, kalau orang lepas ambil pengajian agama mula ni lah, dia panggil sistem alim lah biasa ni. Siapa ke 8 tahun ngaji tu, sistem daripada ilmu alat, siapa ke habis ngaji sunnah sitah tu lah, dia akan pergi kepada aliran sama ada nak jadi mufti setahun lagi ke 2 tahun lagi, setahun nak. Lepas tu kalau nak jadi hakim pula ada juga, dipanggil hakim tu, jadi doktor bagi homopati dia ada juga lah. Tu cara sana lah, cara sana, sistem yang ngaji dia. Jadi orang sana walaupun jadi doktor pun alim dah lah. Cara yang ngaji gitu. Tempat kita ni lah, dia pecah bidang tu banyak sangat lah. Tak apalah, yang pentingnya unsur asas-asas ilmu ni juga daripada Yunani, daripada Yunani dah. Walaupun Ibn Sina dia adalah bapa kedoktoran moden apa. Dia ambil juga daripada unsur-unsur Yunani lah. Manusia mikrokosmos merupakan gambar kecil dari alam makrokosmos ni. Manusia ni gambar kecil dari alam luar ni lah. Oleh kerana itu manusia mempunyai roh atau kekuatan yang sama dengan alam. Itu menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri dengan irama dan gerak alam semesta. Menurut Stoikisme, fikiran hanyalah roh yang menjadi rasional atau mengalami kepenuhan hikmah, iaitu ilmu hakikat dirinya dalam dirinya. Dari falsafah ini, maka ia berkembanglah sehingga idea ini disistematikkan pada abad ke-17 Masihi oleh Baruch Spinoza. Baruch Spinoza lah, ini jadi sistematik ke dia. Ilmu hakikat diri ni, ilmu tasawuf apa ni lah. Jadi ilmu hakikat diri ni, ilmu hikmah ataupun ilmu hakikat diri ni, dia sistematik ke pada 17 Masihi oleh Baruch Spinoza. Antara fahaman panteisme yang dibawanya adalah Tuhan bukan pencipta dunia, tetapi dunia adalah bahagian dari Tuhan. Wahdatul wujud ni. Dunia alega apa ni sebahagian daripada Tuhan, wahdatul wujud. Ada pula aliran falsafah lain yang berjaya mensistematikkan tingkatan-tingkatan bagi menerangkan bagaimana wujudnya alam dan kehidupan. Di India umpamanya dalam agama Hindu, aliran falsafah dalam Hindu pun hebat falsafah dia lah. Bahasa-bahasa dia jadi hebat lah. Kalau orang kalau Maulana Asri tak cerita, kalau dia kena tangkap kepada orang India dah, sebab dia bedah guru dah. Masa dia kecil tu lah, masa ngapa Quran di India umur 10 tahun ke apa lagi dah. Jadi budak kecil tu dia bedah, dia kata tak, muka saya budak-budak dah. Ni gak kau India lari sak perat ni gak. Lebih falsafah dah. Ni falsafah. Ni gak buru ni. Siapa dia nak jaga kena mati mak dia dah. Dia ada falsafah dia lah. Menarik kalau kita dengar dah. Dia ada falsafah dia. Kalau kita baca buku ke apa dah ada, Allah tak ingat nama dia. Buku sastra dia bahasa Arab ni, sastra Arab yang dikira buku yang menarik. Allah apa tak ingat nama ni. Jadi ya, daripada budak cerita dia banyak cerita pasal Hindu dah. Pengajar kisah raja-raja Hindu dulu lah. Tak apalah. Okey. Di India umpamanya dalam agama Hindu aliran falsafah dalam Hindu yang mensurbakan kitab Upanishad dan Bhagavad Gita seperti Advaita Vedanta dan Yoga. Nama kitab ni Bhagavad Gita seperti Advaita dan Vedanta dan Yoga dah. Akan memahami bahawa hakikat segala sumber bagi alam ini adalah Brahman. Punca berada. Alam ini adalah Brahman. Kitab Upanishad dianggarkan di karang sekitar 700 hingga 500 sebelum Masihi dia. Manakala Bhagavad Gita yang dianggarkan di karang sekitar 400 hingga 200 sebelum Masihi dah. Upanishad lagi awal lah. Lepas tu Bhagavad Gita ni kerja sikit dah. Brahman tidak berupa, tidak boleh digambarkan, tidak memiliki yang keduanya. Ia adalah satu-satunya sumber roh atau tenaga yang menghidupkan segala galanya. Dari roh utama Brahman ini berpecah-pecahnya roh serpihan yang dikenali sebagai Atman. Serpihan Atman ini melimpahi ruangan alam ini dan membentuk kehidupan dari pelbagai peringkat alam semesta, termasuklah alam semesta yang didiami oleh manusia yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Kata gitulah. Perlu dibezakan antara Brahman dan Dewa Brahma. Brahman adalah punca segala sumber roh yang menghidupkan dan tidak boleh dibayangkan. Manakala Dewa Brahma adalah sebahagian dari Brahman
yang dimanifestasikan sebagai dewa pencipta, dia kata gitu pula. Jadi Brahman ni punca dia baru pecah jadi Atman. Atman ni dah jadi dia mati ke apa orang tu, dia akan moksa, dia panggil dia, bergabung dengan Brahman pula dah. Moksa ni bergabung dengan Brahman gabung dengan Tuhan dah. Lepas tu kelahiran semula, reinkarnasi, kelahiran semula dah. Mati, gabung Tuhan jadi Tuhan, ada alih roh ni alih ke Tuhan ni lah juga. Lepas tu reinkarnasi, kembali ke dunia balik. Tu cara Hindu lah. Okay, gambar tersebut sebelum wujudnya sesuatu, Brahman telah wujud dan telah memecahkan dirinya yang dikenali sebagai Atman. Dia roh dari Brahman yang satu asalnya, daripada Tuhan lah. Dan Atman telah mendiami dalam segala sesuatu hidup di alam ini. Gitulah. Dalam setiap hidupan ada roh yang dikenali sebagai Atman. Oleh itu setiap manusia bertanggungjawab untuk mengembali ke semula rohnya Atman, untuk bersatu kembali dengan tempat asalnya, iaitu Brahman. Jadi asal-asal dia Tuhan berlaku dia roh ni. Gabung Tuhan mula dah. Jika tidak, Atman itu akan mengalami proses kitaran samsara, reinkarnasi, kelahiran semula dalam badan fizikal yang lain. Jadi kalau dia tak gabung Tuhan, dia akan lahir semula lah, reinkarnasi dah, gabung dengan manusia. Kau natal pada dah. Untuk menghentikan kitaran tersebut, hendaklah melakukan yoga atau pertapaan yang mendalam untuk merasai kesatuan sehingga membawa kepada moksa. Itu bergabung Atman dengan Brahman. Makhluk gabung dengan Tuhan lah. Khalid gini maksud dia lah. Begitu juga falsafah Neoplatonisme. Neoplatonisme yang diasaskan oleh Plotinus 204 hingga 270 Masihi dia. Memiliki banyak persamaan dengan falsafah Advaita Vedanta. Dalam Neoplatonisme, memahami bahawa pusat utama segala kejadian adalah The One. Ada cerita putih The One ke apa dah. Ambil mana ada unsur ni juga. Unsur falsafah Yunani ni, Neoplatonisme ni. Bukan macam kita The One tu Allah SWT dah. Tauhid. Kita punya lain dah. Maksud dia bukan tauhid, tapi semua nak gabung Tuhan. Nak jadi Tuhan belakang dah. Dia tidak berbentuk, tidak memiliki rupa dan tidak boleh dibayangkan. Oleh sebab itu kita kata ilmu kalam ni. Dah. Hak ngaji hak syair ni ada unsur ni masuk, dia terjemuh. Dia akan terpengaruh lah. Saling mempengaruhi dia. Benda ni mempengaruhi ilmu kalam dan asyarah. Sehingga tidak berbentuk, tidak bermuka, tidak boleh dibayangkan. Sebenarnya benda ni ada juga dalam unsur agama Nabi-Nabi dulu dah. Cuma dia campur dengan falsafah dia. Dia fikir sedikit lah sekali. Dia jadi gitulah. Bicara benda-benda tidak berbentuk. Tak boleh dibayangkan, tak boleh. Dia ada unsur-unsur gitu dah. Dan sekali jadi wahdatul wujud lah. Dari The One berlakulah limpahan atau emanasi, panggil emanation, kepada peringkat kedua. Dia dikenali sebagai Nous, Divine Mind. Ini secara Yunani pula. Tadi kita cerita pasal Atman Gapa dengan Brahman tu cara Hindu lah. India ni cara tamadun Yunani pula. Dari The One tu berlaku limpahan emanation kepada peringkat kedua sebagai Nous, Divine Mind, dan melimpah pula kepada peringkat ketiga dikenali sebagai dunia roh, dan seterusnya melimpah pula kepada dunia realiti fizikal dah. Jadi kalau kita tengok buku-buku, kalau kita tengok hadis yang direka cipta untuk Nur Muhammad pun ada unsur gini lah. Merak lah, gapo peluh lah dah. Jadi ada unsur titisai lah ni. Yang hampir semua ni tukar dalam bentuk Islamik sikit. Jadi itu setiap hidupan ini merupakan manifestasi dari The One, yang merupakan sumber segala kehidupan. Lalu kemuncaknya juga adalah perlu mengembalikan roh dalam diri manusia untuk emanasi, bersatu dengan The One. Jadi gabung dengan Tuhan juga ni. Begitu juga sufi ni, sufi falsafah ni. Mereka dia insan kamil, insan sempurna, kami Tuhan dah. Nak pergi kepada unsur-unsur gabung dengan Tuhan lah. Nak jadi Tuhan belakang dia. Oh, pakat berebut jadi Tuhan. Tak usah jadi makhluk. Salah ni. Jadi puan-puan ini tak ada kerja lain, nak jadi Tuhan, The One. Insan kamil lah dari istilah tasawuf sufi batini ni, gitu dah. Gitulah, ada segitu nak. Kalau kita tengok peringkat-peringkat martabat 7 ke martabat Ibn Arabi 3, 4 gitulah. Lepas tu jadi martabat 7 dah.
Lepas pergi pula martabak siapa jili detail lagi dah. Semuanya asalnya hampir sama dah. Jadi dulu memang banyak orang baca buku falsafah Yunani dah. Buku-buku Greek, buku-buku ni yang telah diterjemahkan dah. Masalah juga terjemah benda gini dah. Dia bukan mempengaruhi orang biasa, mempengaruhi ulama-ulama yang sebenarnya. Ulama-ulama yang terpengaruh dengan falsafah barat ni lah. Falsafah pakai barat, tamadun Yunani itu menyebabkan punah agama lah dah. Dia masuk ke unsur falsafah ke dalam agama Islam. Okey, gambar ni the one yang tidak boleh digambarkan. Nah, Tuhan dah sebagai sumber mutlak bagi segala kewujudan, sesuatu yang telah melimpahkan dirinya, emanasinya, melimpah. Maksudnya Tuhan juga dah nah. Tuhan juga melimpah jadi melimpah dirinya ke tingkatan bawah sehingga terciptanya tingkatan alam fizikal. Siapa kau jadi manusia, kau jadi apa ni dah. Takut. Jadi dia ada unsur gitu lah, unsur limpah. Seolah-olahnya Tuhan berlaku asalnya pada Tuhan. Konsep Nur Muhammad ni berarti saya Tuhan. Jadi gitu dah. Emanasi, Tuhan yang mutlak. Emanasi jadi nafs, intelek. Emanasi lagi dah, melimpah lagi jadi dunia roh. Melimpah lagi jadi dunia panca indera kita nampak ni lah. Lepas transdensi ni macam percukak daripada air jadi air dah. Transdensi panggil. Transcendensi ni jadi dunia roh. Meningkat balik jadi transcendensi balik jadi intelek. Transcendensi ni jadi the one, the mutlak, jadi Tuhan. Insana kami gitu kan. Erti entiti Brahman dan the one di sisi mereka adalah sumber segala roh dan kehidupan sumber asal. Bagi penulis-penulis ajaran kebatinan, mereka akan menggunakan sebutan sebagai Tuhan, Lord, God, Father dan pelbagai bentuk kepada entiti Brahman dan the one. Akan tetapi hakikatnya ia bukan seperti pemaknaan Tuhan di sisi ajaran tauhid yang sebenar. Bukan cara kita faham kita faham Tuhan ni suku. Allah suku, makhluk suku tidak bergabung kan. Bukan tidak bertempat-tempat siapa tak tahu mana sekali ke. Hampir sama dengan bergabung dah. Ia kira mudah. Allah tidak berada ala dikuasai ala diputi ala gitu dah. Cara tauhid asal Akidah-akidah ini mendakwa dalam diri manusia itu sendiri adalah Tuhan. Tu dia lah. Ada Tuhan dalam diri dia. Dalam poket ada baju dia ada berlaku lah. Akidah ini mendakwa dalam diri manusia itu sendiri adalah Tuhan dan entiti tertinggi roh mencapai pencerahan bebas. Entiti tertinggi yakni roh mencapai pencerahan lah. Bebas boleh mengambil tempat dalam diri jasad manusia untuk membimbing manusia yang lain. Jika dalam Hindu konsep ini dikenali sebagai avatar. Hindu dia panggil avatar dah. Ada cerita kata avatar ke apa dah. Jadi Tuhan juga tu dah. Atau inkarnasi dah. Entiti tertinggi dah Tuhan ke dalam jasad manusia. Jadi inkarnasi ni ataupun avatar Tuhan masuk dalam jasad manusia dah. Ni tak ada kerjaan lain, semua sibuk ni jadi Tuhan belaka dah. Sibuk ni jadi Tuhan. Malah manusia yang telah mencapai kedudukan tertinggi dalam pencarian kerohaniannya dengan mendapat pencerahan dari jiwa yang secerah-cerah dah. Dalam Advaita Vedanta disebut sebagai Jivan Mukta. Ni dari Hindu lah. Advaita Vedanta ni disebut sebagai Jivan Mukta. Dirinya itu akan dianggap telah bersatu dengan Tuhan. Dan dirinya hakikatnya adalah Tuhan. Jadi macam Kristian agak begitulah. Asal Nabi Isa tak mengaku Tuhan, tak ada anak murid kata Tuhan. Lepas tu masuk unsur Yunani ni masuk ke dalam ajaran Kristian tu. Ajaran Nabi Isa tu hak molek asalnya dia punah disebabkan ada unsur masuknya cuba nak jadi manusia tu nak angkat jadi Tuhan. Sebab itulah di India terdapat ramai guru dan yogi Hindu mendakwa dirinya adalah Tuhan. Mengaku Tuhan tu guru dah. Di India ramai guru dan yogi Hindu dah. Dia mengajar yoga apa dak apa tu dah. Dia mengaku dia Tuhan. Seperti siapa dia? Satya Sai Baba. Dulu Satya Sai Baba mati yoga dah. Dulu dia beli dah mati sebab apa tolong orang apa dah. Tapi dia mati betul dah Sai Baba ni. Tak tahu mana mati pun dah. Satya Sai Baba ni. Pelik-pelik lah. Tebik palsu lah. Tebik mahal lah. Dia tangi dia macam-macam dah. Bhagwan Shri Rajneesh. Bhagwan Shri Rajneesh ni. Pakai serbai ke apa ni. Mati serbai dah. Lepas tu Nityananda dah. Ni pakai serbai juga Nityananda dah. Dah ramai lagi lah. Bapak ni ngaku Tuhan lah. Dia ngaku Tuhan.
Ini tu dia kata ayah ping dah ngaku Tuhan tu gitulah ceritanya. Dah mak apa pengikut dia kata kenapa apa Tuhan dah tinggi dah besar dah. Sebab apa dia pun sebenarnya amalan dia amalan ni lah. Amalan yang sama itu tapa gapo dah sekali dia berasa itulah bersatu dengan Tuhan. Unsur tu juga dah. Unsur bermula daripada tarekat tasawuf sesak ni sekali sampai tahap tu dah. Okey, lepas tu ini antara sebahagian kepercayaan monisma, pentisma saja satu dah. Monisma ni satu dia betul dah mula, tapi dia masalah daripada tu pecah macam Nur Muhammad. Soalan daripada Tuhan juga, makhluk ni Tuhan juga gitu. Kepercayaan monisma, pentisma yang memiliki perstrukturan mendalam melalui falsafahnya. Di luar sana masih banyak lagi agama-agama kuno yang berkongsi trust yang sama. Iaitu monisma, pentisma, penentisma ni. Akidah ini merupakan akar kepercayaan kebatinan. Benda-benda batin ni sama ada Qoromitah ke, tasawuf ke, syiah, batiniyah ke dah. Apa, Hafiasa ni dipanggil durus dia. Syiah durus ke, benda yang sama je. Cuma yang hak mana kuat, mana sikit-sikit, hak mana kuat benar kan. Yang musuhnya sama kan. Dalam buku ini, penulis membahagikan pada dua kategori. Pertama, golongan kebatinan klasik. Dari abad sebelum Masihi hinggalah abad pertengahan 15 Masihi. Yang terdiri daripada Hindu, Buddha, Neoplatonisme, Hermetisme, Gnostikisme, Tao, Shinto dan seangkatan dengannya lah. Pok ni panggil hak jenis klasik ni. Manakala kedua adalah golongan kebatinan moden. Ni masalahnya. Kebatinan moden dari abad ke-15 Masihi hinggalah sekarang. Yang terdiri dari spiritualisme. Ini spiritual, panggil spiritual dah. Mesmerisme, transcendentalisme, gerakan New Thought, Theosophical Society dan gerakan New Age. Inilah hak peringkat moden lah kita nanya. Hakikat gerakan New Age atau zaman baru ini, ia bukanlah satu organisasi yang tersusun. Bukanlah susun teori konspirasi ke apa. Tapi ia adalah satu gerakan fenomena yang mahu menghidupkan semula segala amalan kebatinan, sihir, mistikisme, spiritualisme yang ada di seluruh dunia dengan jenama yang baru yang lebih mesra saintifik. Tu mak istilah. Saintifik dan terma psikologi dia. Dia main psikologi, dia banyak terlibat dengan motivator dah. Orang-orang ni banyak terlibat dengan motivator dah. Pasal you guna main perasaan hati apa dah. Lepas tu mistik. Lepas tu main sains, campur dengan sains juga dah. Sebagai contoh, salah satu amalan kebatinan klasik yang ada adalah membuat azimat dengan tulisan mentera-mentera tertentu, sama ada untuk dijadikan pelaris ataupun untuk ilmu khabar. Ada ilmu khabar Islamik dah. Dulu kan ingatlah Datu dah. Raja Sulu ke apa dah lah. Tu minta takhta ke apa dah. Dia dah Datu Perai ke apa dah. Jadi ada apa-apa dia pakar. Penuh dengan rajah dah, huruf-huruf macam Islamik lah, pakar tubuh ke apa. Kena bom mati juga lah. Kebom kat sekarang kita dah. Tak ada lah kebar-kebar tu dah. Tu cerita ni. Jadi apa yang gerakan New Age lakukan adalah memberikan jenama moden kepada amalan azimat itu dengan diperkenalkan dalam bentuk yang lebih santai dan mengikut aliran semasa. Cara terkini lah. Begitulah fenomena yang berlaku pada tahun 1970 dulu. Apabila fenomena gerakan kebatinan ini mula memuncak, hasil dari gerakan yang tersusun dari tokoh-tokoh kebatinan moden yang akan dibahaskan dalam bab gelombang baru aliran kebatinan barat. Dia masalah dia siapa ke peringkat ni pemerintah mereka tertinggi dia pula memang puja jin gagap memang dia amal ke sahih lah. Okay, garis pemisah antara Islam dan ajaran kebatinan. Nak pisah mana ni? Takut capur gaul ni nak. Zaman ni habis capur dia. Bila disebut ajaran kebatinan, ia jelas berkaitan dengan ilmu kerohanian dan spiritual yang berteraskan akidah monisme, pentisme yang telah dibincangkan sebelum ini. Dalam Islam tidak ada dinamakan sebagai ajaran kebatinan. Walaupun ada yang cuba kaitkan dengan tasawuf dan tazkiyatun nafs sebagai ilmu batin, tapi ia bukan perbahasan konteks ini. Ada kait tu.
Kalau ilmu batin dari segi betul akhlak, perasaan, jangan deki kau orang, jangan sangka buruk kau orang. Oh tu tak apa ilmu batin gitu dah. Tu tazkiyatun nafs, tasawuf. Jadi tu tak apalah masalah. Dia masuk ilmu falsafah. Falsafah masuk ke dalam sufi dah, tasawuf. Amalan kebatinan atau esoterik adalah berteraskan ruh. Itu dia. Itu cara ruh lah, main ruh. Ibrahim nak cara ruh nak. Itu yang dimaknakan sebagai batin. Kerana hakikat batin itu adalah ruh dan adam. Itu dia cara. Ibrahim lah. Itu martabak dia cara ke insan kami. Bukan cara tu dia manusia nak jadi insan kami. Mana ruh tu lah. Nak jadi Tuhan belakang. Beza dengan agama tauhid, kerana teras kepada agama tauhid adalah mengimani bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki iradah, kudrat, yang maha bijaksana, yang mengatur segala kejadian alam ini. Dalam agama tauhid tidak menjadikan roh sebagai dasar perbahasan. Kecak roh ikut dia. Roh ni kita tahu gitu je. Allah buat roh ni. Lebih-lebih lah baca berhenti. Jadi agama tauhid bukan perkara penting untuk baca bab roh. Tahu sikit kat senyap. Stop. Jadi bukan perkara dasar dalam agama lah. Sebab itu bagi mana-mana kelompok yang menerima kitab wahyu dari Allah SWT seperti Yahudi dan Kristian, walaupun mereka telah menyimpang lah. Tetapi dalam agama mereka yang asal juga tidak menjadikan roh sebagai teras agama. Tak bicara mana bab roh ni. Ini juga perbezaan dasar secara umumnya bagi agama tauhid yang turunkan wahyu dengan agama-agama lain yang wujud di dunia ini. Jika dilihat kepada sirah Nabi Muhammad SAW, suatu ketika kaum Quraisy mengutuskan 2 orang pemuda mereka untuk meminta saranan dari seorang Rabbi Yahudi di Yathrib, Madinah, untuk menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada pandangan mengatakan ia adalah An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ad. Dia kata begitulah. Di Quraisy ni utuh 2 orang pemuda ni jumpa Rabbi Yahudi lah di Madinah. Orang-orang Quraisy mengakui bahawa kaum Yahudi memiliki pengetahuan mengenai kitab dan ajaran Nabi Ibrahim. Lalu para pemimpin Quraisy inginkan helah dan info yang boleh diambil dari Rabbi Yahudi agar dapat digunakan untuk menguji Rasulullah SAW. Uji guan. Akhirnya dua lelaki itu pergi ke Yathrib dan menemui Rabbi Yahudi lah, tok guru dia lah, untuk mengetahui bagaimana cara menguji kerasulan Muhammad bin Abdullah. Sama ada ia benar-benar Rasul seperti Rasul-Rasul Bani Israel yang lain yang diceritakan kitab. Dalam kitab mereka lah dah. Kitab Bible apa kata? Old Testament tu lah, kitab Taurat. Lalu Rabbi Yahudi itu menyarankan, kalian hendaknya bertanya kepada Muhammad tentang 3 perkara. Jika Muhammad dapat menjawab 3 pertanyaan ini, maka sungguhnya ia adalah utusan Allah. Namun jika dia tidak dapat menjawabnya, ia hanyalah orang biasa yang mengaku sebagai Nabi. Pertama, tanyakan berapa ramaikah orang pemuda di zaman dahulu yang pergi berkelana, dan bagaimana perakhiran kisah mereka. Kedua, tanyakan tentang seorang pemerintah yang sampai ke Masyriq Timur dan Maghrib Barat dan apa yang terjadi atas dirinya. Yang ketiga, tanyakan padanya tentang roh. Ketiga soalan ini jawab melalui wahyu Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Iaitu kisah pemuda-pemuda yang berkelana untuk menyelamatkan akidah. Iaitu kisah Ashabul Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Soalan kedua pula adalah seorang pemimpin timur dan barat, iaitu Zulqarnain. Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Manakala soalan ketiga adalah persoalan roh. Surah Al-Isra ayat 85. Jawapan dia lah. Ketiga-tiga soalan ini memiliki hubung kait dengan risalah wahyu Rasul-Rasul terdahulu yang diimani oleh orang Yahudi. Malah yang menjadikan soalan ujian bagi mengetahui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pertama, kisah 7 orang pemuda gua merupakan kisah yang dipercayai di kalangan Judeo-Kristian, Yahudi-Kristian. Semua percaya dah. Maksudnya sebelum Nabi Musa kau gitu lagi lah. Mereka awal lagi. Yang disebut dengan Sleepers of Ephesus. Menurut rekod tulisan terawal di kalangan mereka adalah tulisan dari Uskup Syria Jacob dari Seruh 450 hingga 521 Masihi lah. Dan tulisan Gregory of Tours 538 hingga 594 Masihi. Kedua adalah pemimpin yang menguasai timur dan barat, dan Allah SWT jawab dalam surah Al-Kahfi, seorang pemuda bernama Zulqarnain. Dalam tradisi Yahudi dan Kristian, mereka akan memuliakan seorang pemimpin yang menguasai timur dan barat, iaitu Cyrus the Great. 300 hingga 530 sebelum Masihi lagi. Pemerintah kerajaan Achaemenid di Parsi. Beliau dipuji dalam Bible buku 2, Tawarikh, Ezra, Yesaya dan Daniel.
Kena puji dia ni nak. Beliau adalah tokoh yang bertanggungjawab membebaskan orang Yahudi dari zaman buangan di Babylon. Dan menyuruh orang Yahudi kembali ke tempatnya dan membina rumah ibadat mereka. Gitu je. Soalan ketiga adalah berkaitan roh. Lalu dijawab dalam ayat Quran yang bermaksud. Menurut Ibnu Katsir dan tafsirnya, perkataan roh berbeza dengan an-nafs. Roh adalah sifat asalnya. Manakala setelah roh menyatu dengan jasad, maka itu tidak lagi disebut sebagai roh, akan tetapi disebut sebagai an-nafs. Jadi roh campur jasad jadi nafs gitu. Dah. Lihat tafsir Ibn Katsir 2012. Sahih tafsir Ibn Katsir 5, Pustaka Ibn Katsir, Jakarta, halaman 401. Jadi soalan ketiga ni adalah berkaitan roh. Lalu jawab dalam Quran yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Soal Isra ayat 85. Jika dilihat pada soalan pertama dan kedua ini sangat berkait rapat dengan tradisi Yahudi Kristian yang jelas memiliki rekod sejarah dan teks yang menyokong di antara jawapan Nabi Muhammad SAW dengan apa yang mereka imani. Sama je, benar dah. Apa Nabi royak dengan apa yang diyakini sebenar oleh golongan Yahudi dan Nasrani. Manakala untuk soalan ketiga pula, penulis telah mengambil bahasa penelitian yang mendalam untuk memahami apakah relevan soalan mengenai roh ini jika ditanya kepada Nabi Muhammad SAW bagi membuktikan sama ada baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasulullah atau tidak bagi perspektif Yahudi yang bertanya ke soalan ini. Apa yang tanya roh ni? Macam mana nak kait dengan jawapan ni? Ini jawapan Nabi kalau jawab gini. Sehinggalah dilakukan kajian mengenai struktur trust setiap agama-agama dunia telah menemukan satu konklusi, satu keputusan, satu kesimpulan. Pada pandangan penulis, ia boleh dikaitkan dengan persoalan Yahudi tersebut mengenai roh dalam menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini kerana perbezaan antara ciri-ciri agama risalah wahyu Yahudi, Kristian dan Islam dengan agama bukan Yahyu. Seperti agama-agama yang wujud pada hari ini adalah keimanan berhubung kait dengan asal roh, asal usul roh dan alam yang menjadi teras perbahasan dan asas kepada kepercayaan mereka dan bukan kepada agama risalah wahyu. Jadi benda tu asal usul roh dengan alam ni, kalau duk cara roh dengan alam ni gabung ni ada kaitan dengan roh jadi alam dah. Jadi gitu dia ada unsur-unsur Nur Muhammad Madatul Wujud lah, ada unsur-unsur dia. Dia bukan ajaran risalah Nabi lah. Kristian, Yahudi, Kristian, Islam semua tak ada benda gini. Ini kerana agama pagan, agama sembah berhala apa yang menyembah alam dan menyembah patung, memahami bahawa manifestasi Tuhan itu ada dalam batin sembahan mereka. Jadi dia sembah berhala apa tu kan roh. Roh orang tu jadi berhala tu simbol untuk hubung, connect untuk capai yang internet dengan itulah roh yang telah bersatu dengan Tuhan. Gitulah. Begitu juga dengan ahli falsafah turut membahaskan soal roh secara mendalam seperti ahli falsafah Greek juga. Ahli falsafah Hindu dan ahli falsafah Mesir ni sama juga. Sekadar untuk perbincangan, jikalau soalan orang Yahudi itu bertanyakan tentang roh yang merupakan salah satu soalan untuk menguji kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi dan menjawab soalan tentang roh dengan huraian mendalam dan berfalsafah banyak ayat belit-belit. Seperti mana ahli falsafah yang lain yang bincang tentang soal roh. Dan secara Rabbi Yahudi akan mendakwa Nabi Muhammad SAW itu bukanlah seorang Nabi. Akan tapi adalah seorang paganisme atau seorang ahli falsafah. Seperti ahli falsafah lain. Kalau nak main ayat belit-belit, jawab panjang-panjang. Ni bukan cara Nabi jawab ni cara ahli falsafah dia. Pasal ahli falsafah inilah menyebabkan timbulnya ajaran-ajaran berhala ni apa dah. Sebab roh ni satu Tuhan dah. Jadi bukan sebuah berhala tu tokoh batu tu sebagai connection saja dah. Dengan alam roh yang kira bersatu dengan Tuhan dah. Apa yang Allah SWT jawab dengan melalui Al-Quran bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidaklah diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Surah Al-Isra ayat 85. Jawapan ini menetapkan prinsip bahawa agama tauhid tidak menjadikan roh sebagai teras perbahasan agama dah. Kerana Islam adalah agama yang dibina di atas tauhid dan pengabdian diri kepada Allah SWT semata-mata dah. Serta bukan dibina di atas hubung kait roh dengan alam. Bukan kait roh dengan alam. Daripada roh tu jadi alam kan.
Kalau Allah SWT juga menyebut bahawa ilmu mengenai roh hanya sedikit sahaja yang mana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Berkait dengan tentang alam azali, malaikat Jibril, roh dalam jasad, an-nafs, sakaratul maut dan alam barzakh yang lain. Berbeza dengan akidah monisme panteisme. Berpunca dari roh tu jadi Tuhan, jadi makhluk ni. Nah. Monisme panteisme, mereka percaya roh itu adalah sebahagian dari Tuhan. Itu poin dia. Sebahagian dari Tuhan itu sendiri, roh tu dia. Yang diberi nama yang pelbagai lah. Manakala dalam ajaran tauhid, roh itu adalah ciptaan dan makhluk Allah SWT. Serta bukan sebahagian dari zat Allah SWT. Dan itu jelas bahawa trust inilah hakikat pemisah bagi fahaman kebatinan esoterik dengan agama risalah wahyu yang lain. Tak baca lagi kan. Sikit-sikit lagi lah. Okey, batiniah meresap dalam dunia Islam, dalam dunia Yahudi dan Kristian. Bab 2 dah, kita ni masuk bab 2 dah. Dalam akidah tauhid tidak ada menerangkan bahawa Tuhan berada dalam alam ini. Dan Tuhan tidaklah memecahkan dirinya, zatnya untuk menghidupkan segala hidupan dunia ini. Bukan daripada diri dia tu jadi makhluk. Tak. Suku, makhluk suku, Tuhan suku dah. Hakikat alam ini adalah ciptaan Tuhan dan bertujuan untuk patuh mengikut kehendak Allah SWT. Allah SWT memiliki kedudukan yang tertinggi dan tidak berada di dalam ciptaannya. Tidak bergabung Tuhan, tidak berada di mana-mana. Tidak berada mana sahaja. Tidak bertempat sahaja. Ini unsur-unsur falsafah belaka dah. Payah nak faham lah. Pasal dia memiliki kuat pasal Tuhan dah. Sebenarnya memiliki pasal roh. Roh tu jadi Tuhan dah. Tu timbul unsur Nur Muhammad wahdatul wujud dah. Alam dicipta daripada Nur Muhammad tu unsur tu lah. Unsur falsafah. Betul-betul serupa lah. Cuma dia guna term-term Nabi Islami lah. Ruh asal tu Brahma ke apa tu kepada istilah Nur Muhammad. Gitu lah. Dalam akidah tauhid melalui risalah wahyu telah menerangkan hakikat pengamdian diri kepada Allah SWT yang menciptakan segala-galanya. Akan tapi tetap juga pengaruh ajaran kebatinan ini berjaya menyerap masuk ke dalam dunia agama-agama risalah wahyu seperti agama Islam, agama Yahudi dan Kristian tu masuk belaka dah. Kesan kemasukan ajaran mereka inilah berjaya menggugatkan beberapa struktur penting dalam agama risalah wahyu. Dan ada yang terkesan sehingga menyebabkan rosaknya akidah tauhid. Antara yang teruk terkesan adalah munculnya kesesatan sehingga membentuk agama Kristian. Agama Kristian kita hacil lebu punah jana tu. Kerana masuk unsur-unsur Yunani lah dah. Pasal Raja Rom tu. Dia masuk Kristian dah kali punah dah. Hak dulu tak ada tarikh lahir Nabi Isa ke apa dah. Last kali pergi pada 25 Disember dah. Sedangkan 25 Disember tu musim salji. Sedangkan Nabi Isa ni lahir ketika ada buah anggur gapo lah kocok pokok tu sampai jatuh buah dah. Jadi macam mana je boleh jatuh buah tu sedangkan musim salji tak ada buah gapo turunnya ada. Memang dia tak berbuah salji ke mana ada buah gapo dah. Sebab itulah unsur-unsur ni unsur apa masuk unsur-unsur lain masuk ke dalam agama Kristian. Ada katakan dewa matahari lah 12 tu kelahiran dewa matahari. Lepas tu capu ni Kristian capu lah bid'ah hasanah dia bagi dia kali. Dah sekali jadilah hari Natal dia dah ni. Gitulah unsur dia tu kata syirik ada kata dok tu dimaafkan ke apa. Tengok kadek lah tapi lah mana pun tak mau dek lah mana pun tak sah lah. Kesan kemasukan ajaran mereka ini berjaya menggugatkan beberapa struktur penting dalam agama risalah wahyu. Dan ada yang terkesan sehingga menyebabkan rosaknya akidah tauhid. Antara yang teruk terkesanlah munculnya kesesatan sehingga membentuk agama Kristian lah. Kristian dan Gnostikisme. Yesus adalah seorang hamba Allah SWT yang diutuskan sebagai Rasul untuk membawa ajaran tauhid kepada masyarakat Yahudi pada zamannya. Beliau tidak membawa ajaran baru tetapi hanya mewarisi mesej para Rasul sebelumnya sahaja. Seperti disebutkan oleh Yesus yang direkodkan dalam perjanjian baru. Maksudnya, janganlah kamu menyangka bahawa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi terdahulu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius jilid 5 ke 17. Yesus juga menyambung mesej tauhid para rasul Bani Israel yang jelas disebut dalam perjanjian baru. Ini adalah perintah utama. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita dialah Tuhan yang Esa. Markus jilid 12 muka 1-2. Ada semua pada dak. Tapi gitulah dak. Kita guru ni dak. Tok guru ajar ke Trinity ke apa tu. Tak ada dalil apa. Pakai sama lah.
Inilah ajaran tauhid yang Jesus bawa sebelum ianya mula diubah-ubah dan dipengaruhi oleh falsafah dan ajaran kebatinan Greek. Pada abad 1 Masihi di Rom terkenal satu ajaran kebatinan yang dikenali sebagai Gnostikisme. Abad 1 Masihi ini di Rom dia. Gnostikisme ni adalah kepercayaan bahawa dalam diri manusia mengandungi sepihak Tuhan. Kebaikan tertinggi atau percikan Tuhan. Yang telah jatuh dari dunia roh. Roh ni adalah Tuhan. Atau kata-kata roh ni adalah Tuhan. Atau ahli tak gapo tu adalah roh tu dah. Abi Khadir kau gapo tu adalah roh alam tak nampak ni, hak nampak gaib orang ni tertentu nampak ni. Ataupun apa? Ahli naubah ni dah. Atau wali kutub wali abda tu. Alam roh dah. Jadi alam tu Tuhan ni mengikut ajaran asal ni dah Gnostikisme ni. Masuk juga ke dunia Islam lepas tu ni. Telah jatuh dari dunia roh alam Tuhan ke dalam tubuh manusia yang berada di alam fizikal. Tu sepihak Tuhan masuk dalam hak hidup ni lah. Alir roh tu jadi Tuhan mula dah. Mengikut ajaran pokok ni lah. Semua benda fizikal boleh mengalami kerosakan, repuk dan kematian lah. Tubuh dan dunia fizikal ini itu diciptakan oleh makhluk yang berada di tahap rendah. Tuhan kecil lah. You kira Tuhan tak biasa mana. Masalah orang duk percaya kutub wali hebat sangat tu. Dia tak membesar kita wali lebih daripada Tuhan dah. Lebih daripada Allah. Dia tak berasa Allah ni hebat sangat. Dia tak berasa alam zahir ni cuma lah. Kalau kita belajar DNA tu bukan main detail dah. Sel tu bukan main detail. So, satu sel tu seperti angkasa, sebuah kapal angkasa yang sangat besar. Yang canggih, sangat canggih. Kapal lebih hebat daripada kapal selam. Yang sangat canggih. Kalau kita belajar sains, tu baru sel. Hak kecil lagi tu DNA. Mempunyai maklumat yang sangat detail tentang manusia. DNA dalam kromosom tu. Dalam manusia ada 44 kromosom. Nah, dia ada unsur genetik. Dia ada kromosom, ada DNA. Dan DNA itu ada genetik pula. Sangat-sangat detail. Maklumat-maklumat yang tidak boleh dipecahkan lagi setakat ni. Apakah maksud kod-kod daripada rangkaian-rangkaian atom-atom dalam DNA itu tersebut. Itu baru alam zahir. Yang bukan main canggih. Itu alam batin lagi. Bukan alam batin, alam ghaib lagi. Lagi canggih tu hebat ni. Lagi canggih dah. Ada lagi canggih lah kira apa tu. Usul. Tapi benda begitu pun orang tu tak nampak kebesaran Allah, tak nampak kebesaran Tok Wali. Tak nampak makhluk ni hebat sangat ni. Sehingga ni kalau nak minta Tuhan tak dengar, kena minta Tok Wali tu. Tuhan ni jauh sangat pekak Tuhan ni nak. Tu mengikut pendapat golongan-golongan yang nampak makhluk ni Tok Wali ni lebih hebat daripada Tuhan lah. Tu masalah ni. Lepas tu dia anggap macam alam dunia. Tak ada kerja yang lain. Alam zahir sama dengan alam ghaib ni. Dunia ni kalau kita minta tolong dengan pok kita ke apa, cakaplah syirik kata dia. Tu terlampau mengarut ni dah. Apabila menyamakan alam ghaib yang mudah bercampur dengan unsur ketuhanan ni dengan alam zahir yang orang tak ada mikir benda Tuhan dah. Kecuali masuk unsur falsafah lah gini. Akan tapi roh telah terperangkap ke dalam dunia fizikal, dia kata dah. Pada masa yang sama roh itu tidak mengetahui statusnya bahawa ia berasal dari serpeh Tuhan. Tak khabar dia Tuhan benar dah. Roh yang dari serpeh Tuhan itu memerlukan pengetahuan gnosis untuk memberitahu dirinya tentang status sebenarnya mereka itu Tuhan juga dah. Pengetahuan itu mesti datang dari luar dunia fizikal ini dan ejen yang membawanya itu dikira sebagai penyelamat atau penebus. Antara yang dikesan mengimani akidah Gnostis ini ialah Saint Paul sendiri. Nampak dah. Apalah kita sambung lepas ni pula tentang Saint Paul dah. Bagaimana kefahamannya tentang Gnostikisme, iaitu alam roh masuk ke dalam alam dunia fizikal dah, dunia fizikal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.